Salam sejahtera Malaysia, terima kasih kerana menonton video-video dalam channel ini. Sebelum kita mula, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe, share, like dan komen. Let's go! Salam sejahtera dan selamat petang terkini dari Mahkamah. Rayuan Rosmah didengar 22 dan 23 Jun tahun depan. Berita penuh. Mahkamah Rayuan hari ini menetapkan 22 dan 23 Jun tahun depan untuk mendengar rayuan Datin Seri Rosmah Mansor terhadap sabitan dan hukuman penjara 10 tahun dan denda RM970 juta bagi kesalahan rasuah membabitkan projek solar hybrid bernilai RM1.25 bilion untuk 369 sekolah luar bandar di Sarawak. Timbalan Pendakwa Raya Po Yen Tin memberitahu pemberita tarikh itu ditetapkan Timbalan Pendaftar Mahkamah Rayuan Nur Kamila Aziz ketika pengurusan kes yang berlangsung secara dalam talian. Untuk makluman, rayuan Rosmah terhadap keputusan Hakim Mahkamah Tinggi Muhammad Zaini Mazlan yang menolak permohonannya supaya hakim itu menarik diri daripada mendengar perbicaraan kes itu dan membuat keputusan mengenai kes solar itu akan turut didengar pada tarikh sama. Hujahan perlu difailkan pada atau sebelum 22 Mei 2023, hujahan balas jika ada perlu difailkan pada atau sebelum 7 Jun 2023. Perayu, Rosmah akan menulis surat rasmi memohon Mahkamah Rayuan untuk menetapkan tarikh bicara rayuan lanjut pada 12 hingga 14 Julai 2023. Bagaimanapun, permohonan tertakluk kepada persetujuan Mahkamah, katanya sambil menambah, pengurusan kes seterusnya ditetapkan pada 3 Februari 2023 secara dalam talian. Rosmah 70 yang memfailkan petisyen rayuan pada 13 Oktober lepas telah mengemukakan 127 alasan, antaranya mendakwa keseluruhan keputusan Hakim Mahkamah Muhammad Zaini yang menjatuhkan hukuman terhadapnya adalah berat sebelah dan tidak berlandaskan pertimbangan yang betul. Pada 1 September lepas, Hakim Muhammad Zaini mendapati Rosmah bersalah atas 3 pertuduhan rasuah berkaitan projek solar hybrid bernilai RM1.25 bilion untuk 369 sekolah luar bandar di Sarawak dan menjatuhkan hukuman penjara 10 tahun serta denda RM970 juta ringgit. Mahkamah juga memerintahkan Rosmah dipenjara 30 tahun jika gagal membayar denda itu. Bagaimanapun, Mahkamah Tinggi membenarkan penangguhan pelaksanaan hukuman penjara dan denda sementara menunggu rayuannya di Mahkamah Rayuan. Rosmah dituduh atas satu pertuduhan meminta RM187.5 juta ringgit dan 2 pertuduhan menerima rasuah berjumlah RM6.5 juta daripada bekas pengarah urusan Jepak Holding Sendirian Berhad Saidi Abang Samsudin. Berita ini dipetik daripada Malaysia Kini. Salam sejahtera dan selamat petang kepada semua pendengar berita panas petang ini dari Parlimen. Dari kerusi Ketua Pembangkang, Anwar pindah ke kerusi Perdana Menteri. Berita penuh. Anwar Ibrahim yang menjadi ahli Parlimen pertama yang beralih secara terus daripada kerusi Ketua Pembangkang ke kerusi Perdana Menteri. Dia akan digantikan oleh Hamzah Zainuddin PN Larut yang memasuki panggal keduanya sebagai ahli Parlimen Pembangkang sejak 2018. Kedudukan Ketua Pembangkang itu amat penting kerana ahli Parlimen itu lazimnya akan menjadi orang pertama diberi peluang membahaskan sebarang usul atau rang undang-undang yang sangat penting. Ia juga adalah tradisi dalam sistem Westminster yang memperuntukkan jawatan Ketua Pembangkang untuk calon bakal Perdana Menteri. Hamzah 65 sebelum ini adalah Menteri Dalam Negeri semasa pentadbiran Muhyiddin Yassin dan kemudiannya ketika pentadbiran Ismail Sabri Yaakob. Perdana Menteri sebelum Anwar, Ismail Sabri Yaakob, BN Bera, telah dipindahkan ke Blok D walaupun masih di barisan hadapan. Ismail Sabri diapit oleh penasihat PKR Dr. Wan Azizah Wan Ismail, PH Bandar Tun Razak dan pengurusi DAP Lim Kuang Eng, PH Bagan. Hishamuddin Hussein, BN Semborong pula duduk di sebelah Syed Siddiq, Syed Abdul Rahman, Muda Muar. Blok D terletak betul-betul bertentangan dengan speaker dan lazimnya dihaskan untuk pemimpin kanan penyokong kerajaan.
Seperti Anwar, Ismail Sabri pernah menjadi ketua pembangkang memegang jawatan itu antara Mac 2019 dan Februari 2020. Bekas Perdana Menteri lain di Dewan Rakyat ialah Muhyiddin Yassin PN Pago yang duduk bersebelahan Hamzah. Muhyiddin diberi kerusi lebih penting dan dia mengatasi Presiden PAS Abdul Hadi Awang PN Marang dalam hierarki gabungan mereka. Turut berada di blok pembangkang adalah bekas pemimpin UMNO Syahidan Kasim PN Arau yang duduk bersebelahan dengan Saifuddin Abdullah PN Indra Mahkota. Di sebelah kanan Anwar, dia akan disokong 4 rakan utama, pengurus CBN dan Presiden UMNO Ahmad Zahid Hamidi, BN Bagan Datuk, Fadila Yusof GPS Petra Jaya, Setiausaha Agung DAP Anthony Lok, PHN Seremban dan Presiden Amanah Muhammad Sabu PH Kota Raja. Apa yang ketara, dia turut memilih Menteri Dalam Negerinya Saifuddin Nasution, Senator PH, untuk berada di belakangnya. Kedua-dua Perdana Menteri sebelum ini telah memperuntukkan kursi berkenaan kepada Menteri Undang-Undang mereka, yaitu Taqiyuddin Hasan dan Wan Junaidi Tuanku Jaafar. Sebaliknya, Menteri Undang-Undang Anwar, Azalina Said Othman BN Pengerang, duduk di barisan 3 betul-betul di belakang Saifuddin. Menteri Undang-Undang adalah jawatan penting dan sering dipanggil oleh Perdana Menteri untuk menjelaskan rang undang-undang kepada Dewan Rakyat, terutama yang berkaitan dengan perlembagaan persekutuan. Sementara itu, laman web Parlimen menyenaraikan Jonathan Yassin, JRS Ranau, dan Mat Bali Musa, JRS Sipitang sebagai ahli bersatu. Bagaimanapun, laman web itu tidak menyenaraikan Armizan Muhammad Ali Papar dan Khairul Firdaus Akbar Khan Batu Sapi, yang kedua-duanya ahli parlimen yang menang atas tiket Gabungan Rakyat Sabah GRS. Keempat-empat mereka mengumumkan, keluar dari bersatu pada 10 Disember, mencetuskan spekulasi sama ada keputusan mereka telah mencetuskan peruntukan anti lompat yang terkandung dalam perkara 49E Perlembagaan Persekutuan terkini dari Parlimen.